Kita tengok tadi kita belajar antara hubungan antara nisbah dan peratus. Sekarang kita nak tengok pula. Okay, kita nak belajar pula hubungan antara kadar dan peratus. Kita menggunakan aplikasi konsep kadaran, kita tukar kepada peratusan. Okey, kita tengok. Okey. Berapakah peratus setiap kuantiti berikut menggunakan konsep kadaran? Sebuah kotak mempunyai 8 utas riben dan 2 daripadanya warna biru. Okey. Apakah peratusan riben biru di dalam kotak itu? Jadi kita tulislah. Okey, dalam kadar 2 biru. Okey. 8 riben. Kamu tengok ni. Tak sama. Biru dan riben. Okey, kira unit dia tak sama. Biru dan riben. 2/8. Okey, 2 riben kepada jumlah. Okey, 2/8. Okey. Sekiranya 8 ini, okey, berapa bahagian 8 ni? 100 bahagian. Jadi, 100 bahagian. Yang ni akan jadi peratusan riben biru. Okey, peratusan riben biru. Okey, sekarang bagaimana kita nak menentukan peratus riben biru ni dengan menggunakan konsep kadar? Kamu boleh buat darab silang. Okey, darab silang. Jadi 8 darab, katakan peratusan konsep biru, peratusan riben biru kita namakan sebagai X. Jadi 8 darab X, kamu akan dapat 8X. Okey, 2 darab 100, kamu akan dapat 200. Jadi peratus bagi riben biru adalah X. Okey, jadi X kita akan dapat 200. Jadi darab songsang, bawa ke sini akan songsangan. Jadi 200 bahagi 8. Okey, berapa 200 bahagi 8? Kamu akan dapat 25%. Jadi peratusan riben biru adalah 25%. Okay, begitu juga dengan B. Puan Juana mempunyai RM300. Dia telah membelanjakan untuk tambang pengangkutan. Berapakah peratus wang yang telah dibelanjakannya? Jadi dia nak peratus wang. Jadi apa kamu boleh buat? Okey, 300 duit dia tu, 300. Okey, 300 itu adalah 100 bahagian. Jadi ataupun kamu boleh tulis 300, okey, 100 bahagian. Okey, per 100. Okey. Membelanjakan berapa? RM15. Okey, 15 daripada 100. 15/100. Jadi nilai peratus yang dibelanjakan kita namakan sebagai Y. Okey, jadi Y ini adalah peratusan wang yang telah dibelanjakan. Kita namakan dia supaya kamu faham. Okey, jadi apa yang kamu boleh buat? Jadi mudah. Kamu boleh guna konsep kadaran. Okey, berapa darab? Okey. 300 ke 100. Okey, kamu boleh songsangkan. 100 nak darab berapa? Jadi 300 darab 3. Jadi 300 nak jadi 100, kamu kena buat apa? Bahagi 3. Jadi di sini pun kita bahagi 3. Jadi 15 bahagi 3 Y. Okey. Y iaitu peratusan wang dibelanjakan adalah 15 bahagi 3 iaitu RM5. Jadi dia telah bahagi membelanjakan 5% daripada wang
yang dia belanja, iaitu RM15. Jadi 5%. Okey, ni kita tukar apa dia? Kadar kepada peratus. Okey. Kadar kepada peratus. Kepada dua kaedah, satu kaedah darab silang, satu lagi kaedah kadaran. Baik, kita tengok contoh 9. Contoh 9 kena faham banyak sikit contoh 9. Dalam satu karnival jualan, Cik Rosli memilih selai kemeja satu rak untuk potongan berapa peratus? 45%. Harga asal adalah RM85. Apabila mengimbas kod ke harga kemeja tersebut, kemeja itu pengimbas menunjukkan harga RM27.80. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan sama ada peratusan ini sepadan. Okey. Jadi sekarang kita tengok dulu harga jualan dia berapa? RM57. Ini harga yang telah dijual, RM57.80. Daripada berapa harga dia? RM85. Okey, RM85 adalah RM85 ini adalah bahagian asal. Okey, 100%. Okey, berapakah peratusan yang peratusan potongan? Okey, peratusan potongan. Jadi kita tambahkan peratusan potongan dalam bentuk P. Sebab potong P. Okey, ini pilihan kamu. Jadi kita boleh guna kaedah darab silang ataupun kaedah kadaran. Jadi sekiranya kamu tak boleh tak ingat sifir, kamu boleh guna darab silang. Kalau ingat sifir dan pandai guna kalkulator, kamu boleh guna konsep kadar. Okey, jadi sini kita guna darab silang. Jadi 85 darab P, jadi kita akan dapat 85 P. Okey. 3 bola. Jadi 3 bola. Kalau kita tambah bola tu kita tukar jadi bola, kita tukar jadi B. Jadi 3 bola jadi 3B. Okey, algebra minggu depan kita belajar. Okey, 85 P. Jadi 100 darab 57, 80 sen. Jadi 5. Okey, boleh tekan kalkulator 5,780. Okey, nak cari P. 5,780 bahagi 85, kamu akan dapat P 68. Jadi 68%. Okey. Okey, jadi kita tengok sama ada kita jelaskan dengan sepadan dengan peratusan yang dipamerkan. Okey. Harga jualan 85 per 80 harga jualan yang dijual 68%. Jadi harga yang asal adalah 100% tolak 68%. Ini harga yang harga jual. Okey. Okey, ni cikgu salah ni. Peratusan jualan. Okey. Sekarang kita nak cari peratusan potongan. Okay, ini harga jual. Jadi 100 tolak 80, 68. Okey, kita dapat 32%. Adakah sama dengan harga yang dibuar-warkan iaitu 45%? Tak sama. Jadi harga yang diperoleh harga diskaun yang diperoleh Cik Rosli adalah kurang daripada yang dipamerkan. Jadi apa yang kamu tulis? Okey, kamu boleh tulis dalam ayat yang lebih mudah. Diskaun tidak sepadan.
kerana kurang daripada yang dipamerkan. Okey. Yang dipamerkan 45. Okey, harga jualan hanya 32. Yang diberi diskaun yang 32%. Baik, kita teruskan dengan latih diri. 4.5b. Baik. Tadi kita belajar nisbah dan peratus. Sekarang kita belajar kadar dan peratus. Sekarang, soalan pertama. Ini bagi latih diri 4.5b. Soalan pertama. Tentukan peratusan kuantiti berikut dengan mengaplikasikan konsep kadaran. A. 14 daripada 56 orang murid menyiapkan kerja rumah dalam masa 1 jam. Berapakah peratusan murid yang menyiapkan kerja dalam masa 1 jam? Yang siap. Okey? Yang siap kerja dalam masa 1 jam. Jadi hari ni saya nak bagi dahulu bahagian. Okey. Jadi A, berapa orang murid yang siap? 14. Jadi 14 orang daripada berapa? Dari jumlah semua 56 murid. Jadi jumlah semua berapa bahagian? 100 bahagian. Jadi yang kita tak tahu adalah peratusannya. Okey, kita namakan nak yang siap juga S, siap. Okey, peratusan S adalah peratusan murid yang menyiapkan kerja rumah. Okey, peratusan murid yang menyiapkan kerja rumah. Okey, peratusan murid yang siap kerja rumah. Jadi, bagaimana kita nak lakukan ini? Jadi, kamu boleh guna dua cara. Sama ada kamu boleh darab silang, okey, ataupun gunakan konsep kadaran. Jadi, kita darab silang di sini. 56 darab S, jadi 56S. Okey, 14 darab 100, jadi 1400. Jadi, S adalah 1400. Bahagi 56. Jadi S iaitu peratusan murid yang menyiapkan kerja rumah 1400 bahagi 56. Kamu akan dapat 25%. Okey, sebenarnya mudah je, tak ada yang susah. Tengok B, sebuah kelas mempunyai 45 orang murid. Okey, 45 orang murid. Jadi 18 adalah perempuan. Soalan dia, berapakah peratusan murid perempuan? Peratus murid perempuan. Jadi soalan dia nak cari peratus murid perempuan. Mula kita tulis dulu, berapa murid perempuan? 18. Berapa jumlah semua? 45. Jadi 45 berapa peratus? 100%. Jadi berapa peratusan murid perempuan kita tak tahu. Jadi kita tulis murid perempuan sebagai P. Peratus murid perempuan sebagai P. Okey, peratus murid perempuan adalah P. Okey, bagaimana kita nak menentukan peratus? Kamu boleh buat guna darab silang ataupun kadar. Okey, jadi kita guna darab silang lebih mudah dan lebih cepat faham kamu. 45P, 45 darab P, 45P sama dengan 18 darab 100, jadi 1800. P
Kalau di sini darab, bawa ke sebelah kanan. Bahagi jadi 1800 bahagi 45. Jadi P adalah 40%. Mungkin. Okey, 40%. Apa tu P? P adalah peratus murid perempuan dalam kelas tersebut. Okey, C. C cakap burung kolibri ialah burung paling kecil di dunia. Jisinya hanya sekecil 2 gram. Burung unta adalah burung terbesar di dunia. Jisinya boleh mencapai 150 kilogram. Jadi di sini kita lihat, ada 2 unit. Berapakah peratusan burung kolibri yang lebah? Peratus burung kolibri lebah ialah jisim burung unta. Okey. Peratus jisim burung kolibri ialah jisim burung unta. Jadi, sekarang kolibri ni kita tahu 2 gram. Okey. Untuk 100. Sebab dia jisim burung kolibri. Lebah. Jadi burung unta 1150 kilogram tukar kepada gram. Okey. Peratus dia kita tak tahu. Okey, jadi apa kita nak buat? Kita letak ni burung unta. Peratusan jisim burung kolibri kepada unta. Jadi cikgu tulis unta. Okey. Jadi yang ni peratusan jisim burung kolibri kepada burung unta. Allah. Okay. Jadi di sini sama 2 gram darab U, 2U. Okay, 1000 darab 100. Jadi kita bahagi U. Berapa peratus? Okay, jisim dia 75. Peratus. Baik. Pula soalan nombor 2. Sebuah gedung mengadakan promosi jualan sebenarnya kunci sekolah. Kasut berharga asal RM45. Okay, asal RM45 dijual diskaun 25%. Dengan mengaplikasikan konsep keadaan tentukan jumlah wang yang dapat dijimatkan. Okey. Sekarang berapa peratus yang diskaun? 25%. Daripada berapa? Okey, 25%. 100 bahagian sama dengan 45. Okey, yang ni adalah peratus potongan. Okey. Peratus potongan. Ni adalah peratus potongan ataupun diskaun. Okey. Jadi yang ni adalah nilai potongan. Sebelah potongan nilai potongan. Jadi 25% adalah peratus potongan. Yang kita nak cari ini, kita boleh tulis potongan sebagai P. Okey, nilai potongan. P adalah nilai potongan. Dengan mengaplikasikan konsep ketunjukan jumlah wang dapat dijimatkan. Ataupun wang yang dapat dijimatkan. Jadi apa yang perlu kamu buat? Pertama, bagi mudah, kamu darab silang. Jadi kamu tahu dia punya step saja. Jadi 100P sama dengan 25 darab 45. Okey, kamu akan dapat 1125. Jadi P sama dengan 1125 bahagi 100. Jadi kamu dapat menjimatkan sebanyak RM11.25. Jadi yang ni adalah potongan. Berbeza dengan soalan yang
sebelumnya okey, ini adalah harga jual. Okey, jadi peratusan jualan, harga yang telah dijual. Jadi yang ni bila kita tolak jumlah semua, peratusan semua bahagian, tolak peratusan jualan, baru kita dapat peratusan potongan. Baik, di sini nilai potongan adalah RM11.25. Jadi yang dapat wang dapat dijimatkan adalah RM11.25. Jadi ini adalah contoh-contoh. Okay, ni latih diri 45B soalan nombor 2. Okay, ini adalah contoh-contoh perbincangan mengenai hubungan antara nisbah dan peratus, kadar dan peratus. Sekarang kita nak ke objektif ketiga, berkaitan antara nisbah, kadar, kadaran, peratusan, pecahan dan perpuluhan. Okey. Ini adalah boleh ditukarkan terbalik semua ni. Boleh peratus boleh tukar pada perpuluhan, boleh tukar pada pecahan, pecahan boleh tukar pada perpuluhan. Ini adalah bagaimanakah anda boleh menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah. Jadi dalam masalah rutin, okey, atau bukan rutin, pertama sekali cikgu nak kamu kamu keluarkan maklumat. Okey, apa maklumat yang kamu faham? Okey, keluarkan apa yang diberi. Okey, nombor satu mesti maklumat. M. Okey, maklumat. Okey, faham dan keluarkan maklumat. Fahamlah nak keluar maklumat tu. Okey, nombor dua kamu rancang. Okey, strategi. Nombor tiga kamu laksanakan kamu punya strategi. Nombor empat kamu kena semaklah sama ada kamu punya jalan kira benar atau salah ataupun strategi kamu benar atau salah. Jadi kamu kena semak. Jadi soalan yang pertama, ada terdapat 40 orang penumpang di sebuah bas. Okey, 40 orang penumpang. Okey, cikgu highlight ni supaya kamu dan cikgu pun nampak apa maklumat dia. 40 orang penumpang di perhentian bas. 8 orang turun, okey. 18 orang naik. Okey. A, tentukan peratusan penumpang yang turun bas. Okey, yang turun berapa? Yang turun 8. Daripada berapa? Daripada 40 orang. Okey, A. Jadi 40 orang itu adalah 100 bahagian, 100%. Berapa peratusan yang turun? Kita tak tahu. Jadi kita boleh tulis turun. Jadi kita boleh guna huruf T. Okey, turun. T untuk turun. Jadi, okey, kamu boleh gunakan darab silang lebih mudah, lebih cepat supaya kamu tak perlu buang masa menghafal sifir atau mencongak ataupun menekan kalkulator. Dahulu kita tulis dahulu 40 darab T 40T. 8 darab 100 jadi 800. Jadi T nilai dia 800 bahagi 40. Berapa peratus? %20. Okey. Okay, B. Apakah nisbah? Okay, yang ni jadi peratus. Apakah nisbah penumpang yang menaiki bas
berbanding dengan jumlah baru penumpang dalam bas. Okay, mula-mula kamu kena faham keluarkan maklumat. Okay, B. Mula-mula 40 orang. Okay, kita tulis mula ada 40 orang, turun 8. Okay, jadi berapa kalau turun 8? Okay, jadi tinggal dalam bas 32 orang. Okay, berapa yang naiki bas? 18 orang naik. Okay, yang naiki bas 18 orang. Okay, jadi jumlah terkini adalah 32 tambah 18. Jadi 50. Okay, soalan kita, nisbah penumpang yang menaiki bas. Yang menaiki bas 18 orang. Jumlah terkini baru berapa orang? 50 orang. Jadi 18 nisbah 50. Okay, tolong permudahkan. Okay, jangan tinggal 18 nisbah 50. Okay, dapat 9 nisbah 25. Baik, apa kamu belajar hari ini? 1, kamu belajar hubungan antara nisbah dan peratus. Okay. 1, kita menentukan hubungan antara nisbah dan peratus. Apa tu hubungan dia? Okay, peratusan adalah nisbah 100 bahagian. Okay, peratus adalah nisbah 100 bahagian. Okey. Jadi yang kedua, di bawah tajuk yang sama, kita belajar cara kita tak menulis nisbah kepada peratus. Okay. Dan kita juga belajar cara menulis peratus, nak tukar peratus kepada nisbah. Okay. Yang kedua, kita mengaplikasikan konsep kadar untuk mendapatkan peratus. Menentukan peratus satu kuantiti melalui konsep kadar. Dan yang ketiga, kita belajar, hari ini kamu belajar macam biasa yang terakhir dalam satu tajuk adalah soalan penyelesaian masalah bagi topik ini, atau antara strategi-strategi penyelesaian masalah melibatkan perkaitan antara nisbah, kadar, kadaran dan peratus. Okey, sekian saja untuk hari ini. Alhamdulillah, latihan kamu ataupun kerja kamu adalah kamu untuk siapkan modul PBD muka surat 39 hingga 40. Tolong hantar kepada cikgu melalui WhatsApp. Semoga cikgu dapat semua dengan jayanya. Okey. Untuk itu saja untuk kelas hari ini 20/5. Assalamualaikum dan jumpa Jumaat.